الإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kata musannif rahimahullah, sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah merupakan sunat muakkadah kepada kaum muslimin dan juga adalah fardu kifayah jika sekiranya dalam sebuah kampung dan mukim itu tidak mendirikan sembahyang berjamaah, semuanya penduduk kampung itu berdosa belaka. Solat berjamaah sangat penting dalam pengajaran Islam. Di samping ianya melaksanakan kewajipan terhadap Allah Azza wa Jal, berjamaah juga dapat melatih kaum muslimin agar mereka berada di dalam kesatuan yang kukuh, yaitu kesatuan Islam yang menjadi kekuatan hidup mereka di dunia dan mendapat keredaan Allah di akhirat nanti. Di dalam solat berjamaah merupakan titik tolak permulaan bagi perpaduan umat Islam, yang mana mereka harus panjangkan perpaduan mereka di luar sembahyang dalam semua lapangan hidup berdasarkan Islam. Solat berjamaah juga menunjukkan kepada kita bahawa Islam menghendaki umatnya berada di dalam barisan Islam, bergandeng bahu di dalam menjunjung perintah Allah serta melaksanakan syariatnya tanpa mengira kedudukan pangkat, berlainan bahasa dan warna kulit. Itu dia. Baca tebah. Dia tebah dah tu. Khutbah jangan ada jaga. Tu. Dengar kali ku sedap ya, tapi reti tak mana tahu. Tengok. Sembahyang berjamaah. Sembahyang secara beramai-ramai. Sekurang-kurang 2 orang. Itu maksud berjamaah. Sembahyang secara beramai-ramai. Sekurang-kurang 2 orang. Itu murad dalam jamaah dalam bab semaya. Kata musannif rahimahullahu taala, sembahyang berjamaah, sembahyang fardu 5 waktu dengan cara berjamaah. Hak ni hukum hadap bahanya. Masalah semaya 5 waktu tu hadap kira ulama duk bahas kilah. Sembahyang fardu dengan secara berjamaah, tulis itu berjamaah, yakni yang lain daripada sembahyang Jumaat. Yang lain daripada sembahyang Jumaat. Kerana jamaah pada Jumaat ialah fardu ain
dengan ittifaq. Hak tu tak ada orang khilaf. Sembahyang berjamaah lain daripada Jumaat lah ni. Waktu yang lain pada Jumaat. Sembahyang berjamaah tu, bermula sembahyang berjamaah itu merupakan, maksud merupakan, jadi hukumnya sunat muakkadah. Sunat yang dikuatkan. Sunat yang dikuatkan dia. Hampir-hampir peringkat wajib dah. Dekat-dekat nak wajib. Sunat muakkadah. Sunat muakkadah kepada kaum muslimin, yakni nisbah kepada lelaki. Nisbah kepada lelaki. Adapun perempuan maka disunatkan sahaja, tidak jadi muakkad seperti lelaki. Tidak jadi muakkad seperti lelaki. Tu kepada kaum muslimin, nisbah kepada lelaki. Yang ni dek kecek. Tina ni dia tak sunat muakkad. Bokeh kalau anak dara makruh pula nak pergi jemaah ke masjid. Orang tua tina tua sunat pergi. Tapi anak dara makruh pergi. Abai pun makruh memberi izin kepada bini yang muda-muda pergi. Begitu juga malaikat bayi pergi sekali, tak ada masalah. Tapi kalau tok laki hak tua dan bini dia pun tua dah, sunat ya izin pergi. Bini pergi sejak berjemaah di masjid. Jadi sunat muakkadah kepada kaum muslimin. Dan juga seperti jadi sunat muakkadah, seperti dihukumkan sunat muakkadah itu juga. Dan juga seperti dihukumkan sunat muakkadah adalah fardu kifayah. Tulis pada fardu kifayah. Ini nisbah kepada orang-orang yang bermukim pada satu tempat. Orang yang bermukim pada satu tempat. Kalau kita tak mukim ni, sunat muakkadah kita duk biasa pergi situ, kita dengan mama, sunat muakkadah dah. Tapi kalau bagi orang yang bermukim dalam satu tempat tu, dalam satu kampung masalah, fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Jika ni nak tafsirkan makna fardu kifayah ya. Tafsirkan makna fardu kifayah dah tu. Apa maksud fardu kifayah weh? Jika sekiranya, tak rajak, jika sekiranya dalam sebuah kampung, satu kampung tu, dan mukim, atau pada kampung sebuah mukim, sebuah tempat yang orang bermukim, ikutlah bukan kampung pun, tempat tu orang bermukim, pakat duk mukim situ. Tu kira kampung dah lah, ataupun kawasan luar lagi. Bila mukim ni jadi umum lagi lah. Jikanya dalam sebuah kampung dan mukim tu tidak mendirikan, tidak mengerjakan sembahyang berjamaah, tidak mendiri, tulis pada tidak mendiri, yakni tidak mendiri dengan cara yang nyata, dengan cara yang nyata syiar dan lambang agama Islam, dengan caranya yang nyata syiar dan lambang agama Islam. Mendiri pun dia kena mendiri winapok zahir, tepat hak zahir pula. Tu kalau pakak belakang hari ni kat satu masjid weh, kita pakak sembahyang jemaah dari rumah masing-masing weh, tak lucu, tak lepas fardu kifayah. Dia kena buat satu tempat, ikutlah masjid balasah mana pun, tempat yang sekiranya orang masuk balik kampung ni, dia mau tahu kata ni kampung orang Islam ni,
Dan dia nak mari tupai jemaah boleh. Tepat pasal tu. Bukan nak nusuk buat ke hujung lebanan tu, tak boleh, tak lepas. Jika tidak mendirikan sembahyang berjamaah dengan cara zahir tadi itulah, cara yang nyata. Kalau tak kerja jamaah tu, Tok Imam tak tubik, Tok Bilal tak tubik, 2 orang misalnya sekurang-kurang, masjid tu kosong hari tu, tak ada orang bel, tak ada orang sembahyang. Semuanya, jadi maka semuanya penduduk badar padanya dah. Maka semuanya penduduk kampung itu, semua ahli kampung tu, penduduk kampung yang mukallaf, penduduk kampung yang mukallaf semua tu, tak kira jatuh tina apa semua, berdosa berlaku. Dosa semua hari tu. Waktu tu berdosa berlaku. Dosa habu tak kerja, semaya jemaah dalam tempat hak tengah. Tu dosa berlaku. Sebaliknya kalau kita tulis lagi, berdosa berlaku tu, yakni, dan jika dikerja oleh satu golongan saja, maka terlepas dosa itu dari semua ahli kampung. Tetapi pahala jamaah itu dapat kepada yang mengerjakan saja. Yang mengerjakan saja. Buku dosa tanggung semua sekali, tapi buku pahala boleh orang buat ya. Buku pahala boleh orang buat ya. 4-5 ni orang buat tu ya boleh pahala jemaahnya. Orang lain tidur ke rumah tu tak ada boleh pahala. Hanya terlepas tanggungnya dosa tu ya. Tu bab dosa ni kalau tak buat bakal kena pikul sekali. Tapi le buat pahala boleh hak orang buat tu ya. Tu fardu kifayah. Tu. Tu dosa berlaku. Maka kampung tak boleh tu sujud kerana tak boleh elok. Kena ada diri jemaah tiap-tiap waktu. Satu kampung-kampung tu. Tu dia. Habis itu. Kampung Heluh pun tak ada masjid, ada setengah-tengah kampung tak ada masjid, ada balasah gitu ya. Dia tak jadi besar sebuah kampung lagi ya. Dia baru nak buka di satu tempat ya, pakat-pakat buat dia mari duduk ke bukit. Pakat duduk ke bukit, tak jadi kampung besar lagi pun dia kena buat dah jemaah. Tu fardu kifayah atas buat tu. Habis itu. Solat berjamaah, solat fardu dengan cara berjamaah sangat penting dalam pengajaran Islam. Sangat penting dalam pengajaran Islam. Penting sangat. Sebab apa kata penting? Ni tafsir ni bersangat penting ni, murad di sini, dekat sini. Sebab kerana di samping ianya melaksanakan kewajipan terhadap Allah Azza wa Jalla, di samping apa, di samping dalam keadaan atau dalam masa itu, dalam masa dan keadaan tu, di samping ni maknanya dalam keadaan itu, dalam masa, dalam waktu tu, dalam masa tu, dalam keadaan dan masa yang ia jamaah tu, dalam keadaan jemaah tu kita kata melaksanakan, dapat menunaikan kewajipan. Jadi kewajipan fardu kifayah itulah. Di samping dia dapat melaksana, mengerjakan kewajipan fardu kifayah terhadap Allah Azza wa Jalla. Semaya 5 waktu tu wajib semata-mata. Dah kalau tak jemaah pun ya wajib terhadap Allah tu. Ning masa Allah di samping melaksanakan kewajipan ni, kewajipan fardu kifayah, dalam keadaan kita duk kerja fardu kifayah, melaksana kerja kewajipan terhadap Allah Ta'ala tu. Bukan sekadar tu. Dan samping tu berjamaah juga dapat melatih kaum muslimin, dapat melatih, mengajar. Tu. Melatih, mendidik kaum muslimin lelaki, orang Islam yang lelaki,
dapat melatih, dapat mendidikkan orang Islam yang lelaki, dapat mendidikkan orang muslimin, melatih agar ni supaya dapat melatih kaum muslimin agar supaya mereka kaum muslimin tu, latih buat tu supaya mereka tu berada di dalam kesatuan yang kukuh, dalam kesatuan yang kukuh, yang kejap, yang kemah, yang tetap. Nak latih duk lekat ada kesatuan. Tak say pecah belah. Tak say pecah belah. Dia latih jauh daripada kesatuan yang kukuh lagi. Tulis itu pada kesatuan yang kukuh. Seperti diperintah merapatkan saf dan betulkan saf dan mengikut imam pada segala perbuatan sembahyang. Tu rupa kesatuan nampak dekat tu. Kesatuan nampak dekat tu. Duk latih kita kena turut orang. Tinggi dulu pada Tok Email lagi. Orang tu tak terlatih dengan jemaah dak. Tok Email tak rokok lagi, rokok dah. Bawa Tok Email baca surah sudah ya. Lakum dinukum waliyadin. Ya rokok belah dah. Tok Email bawa Allah, ya rokok pergi apa-apa lah. Hak tu tak jadi, tak terlatih. Begitu juga sah. Kalau tak betul tu, itu tanda kata hati orang kampung tu tak betul dah tu. Hati orang kampung tu tak sama tu. Kalau sah tak betul, tu ulama buat tanding. Kalau mu nak masuk di kampung tu, mu nak tengok kata orang kampung ni bersatu ke tak? Bersatu ke tak ahli kampung ni? Mu tak kena tanya, tak kena kita tengok. Pakai kita tengok teka mereka semaya. Kalau sah mereka tu betul dan sama, itu dak boleh kata hati mereka tu sama dan bersatu. Kalau sah pun duk selera, hati tak sama. Tu pakai kita, jelas dah. Jelas dah. Bukan hati sama. Tak hasil persatuan, tak hasil kesatuan. Kerana dalam semaya tu sah duk ikut sik. Orang ni duk orang banyak masa. Tu. Nabi cek dulu Nabi nak akad takbirnya jalan. Ya paling tengok, ya paling sufu apa aku punya ngita tengok belakang ada dia jalan. Kalau sah mama ya jalan tengok sah. Tu kalau tak betul dia buat membetulkan. Tu Nabi penting buku ni, buku sah ni. Kita selera tak buat baik. Tu satu sah tu macam-macam. Tumik macam-macam. Tu kalau kita usahawi satu hak tu ni dalam otak kepala saya agak tu, benda ni bukan duk sedap tengok tu. Duk tengok dalam keadaan hati duk jadi fikir satu hari ni nak buat. Jadi betul. Jadi betul. Tak mati dah. Tu hati tu pakai tak satu. Tak satu boleh tengok di sah semaya. Berani kata lagu tu. Berani kata lagu tu. Tak satu, masing-masing ada hadap tujuan. Tak satu di dalam duk bawa ponok tulah pun. Tak sekali. Kalau sekali boleh tengok di sah tu. Maka melatihkan kaum muslimin agar mereka berada dalam kesatuan yang kukuh. Iaitu kesatuan yang kukuh tu iaitu kesatuan Islam. Kesatuan Islam, kesatuan menjalankan syariat Islam. Kesatuan menjalankan syariat Islam. Islam kita ni ya jab belaka segala syariat dia tu ya bina di atas jamaah. Ya bina atas jamaah. Tu. Iaitu kesatuan agama Islam, kesatuan menjalankan syariat Islam, kesatuan yang sifat, kesatuan yang menjadi kekuatan, yang menjadi punca bagi kuat hidup mereka di dunia. Kekuatan hidup mereka di dunia. Tu. Dunia ni jadi kuat. Apa makna kekuatan hidup? Yakni kehidupan mereka itu
susah dibahayakan oleh musuh Islam. Sama ada orang kafir atau syaitan. Musuh belaka tu, kalau kita berjamaah mudah. Nabi kata faman syazza finnar. Siapa dia duk lain berjamaah tu, pertolongan Allah bersama lagi. Bila sengit tu baik gisore, oh hak tu lah rima ya wahai sangat ah. Anak kambing, anak bing hak pasing becek hidup seekor cara dia tu. Hak tu mudah kalau kena makan kak. Tu setan yang pasing jenis tu. Sabit tu dia kena ajar juga dalam keadaan berjamaah. Orang kita hak pasing jenis duk sore sokmo tak boleh juga. Dia kena ajar duk berjamaah ramai-ramai. Dalam keadaan dia sunyi diri pun dia ada juga masa untuk berjamaah. Tu. Sebab kalau lama-lama duk sore tu hanyut di iblis. Iblis harap fikir cara yo, fikir moga dia tak ada bandingnya ke. Dia fikir benda tu dia sama lah ya wak. Padahal kalau dia ramai-ramai ni kadang-kadang dia tengok lagi perbuatan orang. Oh tak kena tu nampak demo ramai-ramai ni. Nampak demo ramai-ramai, tak kena aku ni. Jawab pada bandingnya lagi. No ni tak kira aku seorang masuk syurga ni. Orang lain masuk neraka berlaku ke no? Tak sung. Deh. Kena ramai-ramai lah tu. Tu nak jadi. Boleh kira apa sih duk sore tu nak jadi ke? Nak jadi. Ya mudah. Ya bahaya hidup dia di dunia ni. Tak kuat hidup mereka di dunia. Allah Ta'ala ajar tengok tu dah. Tu. Menjadi kekuatan hidup mereka di dunia ni. Seteru pun tak waning selama Islam dalam kesatuan. Tu. Sahabat tu dia nak cek tu, dia nak usaha bagi kita pecah jemaah tu. Di kampung tu dia usaha nak buat pecah belah tengok timurnya parti tu parti ni, timurnya puak tu puak ni. Turun nebel sekali pecah 2, turun abata pula pecah 3, tebung tok menel pula pecah 4. Akhirnya tak ada jemaah dah. Di kampung kekuatan tak ada. Pecah masjid 2, Allahuakbar. Jadi pening lalu tu. Tu. Jadi berjamaah itu melatih kekuatan mereka, hidup mereka di dunia ni, dan mendapat keredaan Allah di akhirat nanti, atau pada menjadi kekuatan, dan iaitu kesatuan Islam yang mendapat keredaan Allah di akhirat nanti. Ya bukan di akhirat saja. Yo kecek lagu tu jadi pahal kata nanti di akhirat jelah. Mendapat keredaan Allah yakni di dunia dan di akhirat nanti. Keredaan itu bukan terhenti di akhirat saja, dapat di dunia ni lagi dah. Cuma kekuatan hidup tu tak apalah, moga kita hidup di dunia ni dan mendapatkan keredaan Allah di dunia dan di akhirat nanti. Di dunia sampai ke akhirat hidup dia dapat dari redha itu. Tu dia. Di dalam solat berjamaah merupakan menjadi titik tolak permulaan. Itu bahasa titik tolak, tanda permulaan, tanda dan humi yang pertama. Itu titik tolak permulaan, tanda dan humi yang pertama bagi perpaduan umat Islam, bagi persatuan umat Islam. Umat Islam nak bersatu, tanda mula-mulanya jemaah tu, sembahyang jemaah tu sebagai tanda dan humi mula-mula untuk menghasilkan perpaduan umat Islam. Dia kata. Kenapa dah? Yang mana? Yang tu kat mana? Dah. Tolak apa titik tolak permulaan bagi perpaduan umat Islam. Yang mana mereka, yang ni sifat pada perpaduan. Yang mana mereka harus ini mesti ni, bukan harus dengan makna ikut je tak. Ya Indonesia kalau kecek harus bermaksud mesti tu. Kamu harus pergi. Bukan harus pergi maknanya ikut kamu nak pergi ke tak pergi pun. Bukan, harus tu mana mesti. Susah masalah lah apa kelima bahasa Melayu hak jadi gadah dengan hak Arab. Bukan harus tu.
Harus ini makna mesti. Mereka mesti dan wajib panjangkan perpaduan mereka. Panjangkan, lanjutkan, panjangkan akan perpaduan mereka itu. Ya kena mesti panjangkan akan perpaduan mereka tu. Panjangkan di luar, tak lupa pada panjangkan. Ya mesti ya kena panjangkan perpaduan tu, bukan kodal lesmaya saja. Duk ramai-ramai lagu tu. Kena panjang di luar sembahyang. Di luar sembahyang. Lain daripada sembahyang pun kena hidup sistem rupa jemaah tu juga. Tu. Nah, mana mereka harus dan mesti panjangkan perpaduan mereka di luar sembahyang. Panjangkan dalam, tak lupa pada panjangkan lagi. Ya kena panjangkan perpaduan tu dalam semua lapangan hidup, dalam kelakuan hidup, semua kelakuan dan keadaan hidup mereka. Lapangan ni semua keadaan, semua kelakuan hidup mereka tu. Ikut di segi mana pun we dapat rupa jemaah juga. Tu sini jemaah tabligh yang berjaya dak mendidik ni. Mendidik ni. Kita sebenarnya tak kiralah apa dia jalan ni mana, sistem cara mana saja, ya kena mendidik we boleh. Didik we boleh. Jemaah tabligh ya didik berjaya. Dia pergi keluar 40 hari tu dalam masa tu dia didik sifat jama'i dia. Makan kena sekali, buat gapo pun kena sekali, apa-apa pun jadi tak tinggal. Tak tinggal. Tu situ berjaya dia. Situ berjaya. Tu akhirnya jadi kekuatan ada selalu dah. Kekuatan bagi mereka tu ada. Tu dia. Habis itu kita tu pakai tak boleh kena didik juga tu. Sistem jama'i tu, berjamaah tu dia kena ada. Bukan sekadar semai mak saja weh. Semua. Bila sebut kata pakat weh tu baik. Jangan dah tak pergi seorang dua gitu. Lagu tu pakai kadang-kadang. Bukan kata semua ni. Ada sebagian orang bila bunyi kata dia tu buat tugas dah, kita dak lah, malah lah. Dia kot tu. Senang. Pakat lari kaki belakang. Yang nak sang, yalah tak sang. Lari kaki. Tu. Tak nampak hak tu kita murah benar, tapi kalau tak sampai waktu tibuk lagi. Setengah orang mari tetamu, mari syekh mana mari, ingat masa tu. Maka bapa kata, marilah ada syekh keluar mari. Pakat tubik lah. Bukan tubik semua. Ada setengah duduk tidur bawah no lagi. La ilaha illallah. Tidur sedar. Wak tamaru orang bodoh. Aku maison. Nak mari dah angkal, mari dunia mana pun aku tak padu. La ilah. Sepatutnya kena tubik belakang penuh wala tu supaya kita semaya tu. Samuk tetamu kita mari. Tu berjamaah kita kena mendidik juga. Hok pasal tidur tu gerai tu. Tidur kat bono. Dia berpakat pergi bala belakang hidup sore. Waktu tak boleh. We nampak keadaan keadaan ni kena berjamaah weh. Kena ada persatuan weh. Tu barulah kita berjaya. Waktu hari kita boleh duduk sore, kita duduk sore. Waktu hari ramah kena ramah. Gitu. Semua jemaah ni lah yang mendidik. Sabit tu asal dia kalau kita tak berjaya di jemaah tu, dalam sah apa kita tu, yang lain pun jadi turut payah semua. Payah. Tu. Habis itu, maka dia kata harus, jadi mesti dipanjangkan perpaduan mereka, dipanjang di luar sembahyang, dan dipanjang tu di dalam semua lapangan, semua keadaan dan kelakuan hidup mereka. Tu lapangan hidup. Kecek semua ni mana ghalib lah, bukan semua tu, semua ada benda yang dituntut dengan cara ifradi. Maka hak tu tak kena jama'i, tak apa hak tu. Tu. Berdasarkan Islam, berasas dan bertunjang kepada agama. Tu. Panjangkan perpaduan tu berdasar, tak lo situ. Panjang perpaduan tu berdasar dan berasas dan bertunjang kepada Islam, yakni kembali kepada hukum Islam, rojok kepada hukum Islam.
Nak satu pun kena wak orang panggil apa? Kena timen dengan hukum syarak juga, bukan nak satu semacam. Kita pakak sekali weh. Wak kena. Pakak minum weh. Hai ke dia. Pakak tu pakak ni weh. Hai kita pakak waktu baik duit sikit weh. Ambil royak kulit mari naik panggung weh. Tu hari raya ni, malam raya ni, kita naik panggung ku dalam kampung weh. Pakak molek bukan dia hak tu. Berjamaah tu tak berdasarkan Islam. Dia kena bertunjang dan juga berasan kepada hukum syarak. Kena timai hukum pula situ sekali lagi. Tu. Kata dia solat berjamaah juga menunjukkan kepada kita bahawa Islam, agama Islam kita ni menghendaki umatnya. Maksud Islam ni yakni Allah dan Rasul lah. Islam tu yakni tuan undang-undang. Solat berjamaah itu juga menunjuk kepada kita bahawa Islam yakni tuan undang-undang, yakni Allah dan Rasul menghendaki umatnya, umat Islam, umat Islam ni berada di dalam barisan Islam, dalam barisan Islam. Duduk dalam baris tu lah. Nabi ni duduk dalam baris saya tu lah. Bergandeng bahu, bermuafakat. Bergandeng bahu, bermuafakat, bersepakat, berselorong di dalam menjunjung perintah Allah Ta'ala, dalam menjunjung, melaksana, mengirja perintah Allah Subhanahu Ta'ala. Nabi nak kita pakak-pakak ni. Pakak-pakak ni nak kerja apa kebaikan ni. Bukan Nabi kita masuk syurga seorang kita ni. Nabi nak kita pakak-pakak heret tangan masuk syurga ni. Tu gitu lah. Tu bukan kata Nabi kita masuk syurga seorang. Ada umat Nabi yang pakak masuk syurga belakang. Sebab tu dia kena pakak. Kalau gerak subuh apa semua kena pakak. Dia kena ada hidup ni nampak senyap pula dah. Nampak sunyi kelik. Waktu bangun tekam mula-mula tu ya. Jadi orang panggil nak ngis dah. Dia modal dak cuang semangat tu ye tu. Tu. Dah dak nah, dia mau kelik. Cuang tu hok jadi pokok dan ni senyap kelik. Senyap kelik. Dia nak bakak pula weh. Dia tak leh weh. Ingat kata aku nak harap yang masuk syurga kat kali. Jangan ingat tak siaplah lama ganggu dia apa. Orang murid tu orang teruk benar dah. Kalau orang gerak betul dengan masuk lah. Ni sejak lagi nak orang nak bayar, dia bergerak dah. Gawai tak gawai ni. Tahajud. Hak tu tak kena gerak tu. Malaikat dia pesan. Tahajud. Pukul 3 gerak dah. Hak tu sepatut hak tu kalau kena murid pun. Ni orang bayar gerak pakak gerak. Tu hak tu sepatut dah. Orang murid tu orang teruk dah lah tu. Tu dia. Habis itu menghendaki umatnya berada dalam barisan Islam, bergandeng bahu, bermuafakat, berselari sejalan dalam menjunjungkan perintah Allah serta melaksanakan syariatnya, syariat Allah. Menjunjung tu melaksana adalah tak kena direjek tak apalah. Menjunjung perintah Allah serta melaksanakan syariatnya, syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Melaksana tu menjunjung perintah dah. Tu. Jadi menjunjungkan perintah serta melaksana kerja syariat Allah Ta'ala. Melaksana tanpa, dengan ketiadaan tu tanpa. Tu dia. Melaksana tu dengan ketiadaan mengira kedudukan pangkat. Mengira kedudukan pangkat kawan itu mana. Tu. Kawan orang kaya, demo orang miskin, demo pergi dah jemaah. Dak sama ya. Dak tak kira kedudukan pangkat. Ni dia orang kaya, orang kaya dia kata, orang kaya ni sedap. Orang kaya ni boleh ke apa? Orang kaya boleh baca Quran 2 kali. Lebih dia tengok. Orang miskin baca Quran sekali ya. Orang kaya bukan boleh baca Quran 2 kali. Lebih tengok. Orang kaya ni lebih juga dia.
Boleh baca kunut 2 kali. Lagu mana 2 kali? Ya mari semaya tu subuh tu tekuk tu email baca kunut dah. Ya mari tu email baca kunut dah. Maka boleh takbir kunut sekali tu email sekali dah tu. Lepas tu lepas pada salat ya bangun tambah 2 rakaat pula ya kunut sekali lagi. Berapa kali ya kunut? 2 tu orang kaya. Orang miskin sekali ya yang dari mula-mula lagi. Sebab apa ya tak ada? Ya sibuk dengan kerja, ya sibuk dengan nego ya. Siapa aku tak ada subuh. Tu. Habis tu orang kaya boleh kunut 2 kali tu. Lebih dah orang kaya nah. Mana dia orang kaya tak? Sebenarnya tak kira li. Tak kira kita pangkat mana-mana pun sama saja. Duk sah tuluk. Berlainan bahasa. Kalau Mekah tu nyata sangat. Dan warna kulit baik Mekah ni nyata semua. Pergi Mekah tu boleh nyata semua. Allah Akbar. Tu dia. Allah. Sebagaimana firman Allah. Kita nak ayat mana lagi kita ni? Kita nak dihukum nu sangatnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah apa tu? Kita ayat surah, ya ayat kata surah yang ke-53 ayat 1-3. Surah gapo hari cari surah apa tu? Allah Ta'ala sebut wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayat ni lah dengar zakmu. Dah tebah mana-mana pun. Allah Ta'ala katakan wa'tasimu, berpegang teguhlah kamu. Hendak berpegang teguhlah kamu, wahai orang Islam, orang muslimin, orang mukminin. Berpegang teguhlah, berpegang wikemah bihablillah. Ya terjemah maksud kita tu dah. Berpegang teguhlah berpeganglah kepada tali Allah, yakni agama Allah dan segala hukum-hukum Allah. Hablillah ay ahkamillah. Hendak pegang teguhlah kamu kepada tali Allah, kepada agama Allah dan segala hukum-hukum Allah. Pegang hukum Tuhan kemah. Tuhan suruh pegang dengan hukum dia. Hukum tu ibarat dengan tali dah. Kalau kita boleh pegang tali, selamatlah. Kalau kita ada lemah dalam air pun, dalam sungai, dalam mana pun, dia Allah tali bagi kita pegang tali, selamat. Maka dalam keadaan hidup di dunia ni, ibarat Allah Ta'ala Allah tali dah, iaitu agama dia dan hukum dia. Kalau kita pegang kemah, kita pun selamat. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, yakni agama Allah dan hukum Allah. Jami'an, semuanya, semua kamu. Takkid pada waw domir. Iktasimu. Takkid pada waw jamaah. Hendak pegang teguhlah kamu kepada tali Allah, semuanya, semua kamu. Pegang teguh, pegang kemah hukum Tuhan. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah, yakni oleh kamu. Jangan berpecah belah, yakni pada hukum-hukum Allah Ta'ala. Jangan berpecah belah, yakni pada hukum-hukum Allah. Hukum Allah kata kena semakan, kena sejalan belaka. Yang ada pecah belah pada hukum Tuhan. Maksud pecah belah hukum Tuhan. Bukan pecah belah ikut saya tidak lah. Jangan pecah belah mu ni. Orang pakat belaka nak pergi jalan ni, dalam kampung kita. Tu buat duit belaka dah. Dia mau nak pergi jalan, nak pergi Chiang Rai tu, stay kampung. Mu tak pergi, mu ni pecah belah mu ni. Ya dia kot tu pula dah. Mu tengok ni, Tuhan kata wala tafarraqu, mu ni tafarraqu betul mu ni. Tak support orang ramai, dia mau pergi belaka. Kau dulu hak tu bukan hukum Tuhan. Hak tu bukan sakut hukum Tuhan. Tak ada masalah tu. Kau tahu segi kau mu nak pergi apa hidup itu situ. Tu degi tu maklum. Tengok stik kereta dapur tu dah jatuh. Dia cak gitu. Saya lagu tu apa. Saya mu ni pecah belah mu ni. Gitu. Tak lewat dakwah dengan ayat ni. Salah faham.
Jangan pecah belah dengan hukum Tuhan. Maknanya kalau orang seri kampung tu salah dengan hukum Tuhan belaka, kita seorang je tak turut, kita tak nama pecah belah, kita nama berpegang hukum Tuhan kita ni. Mereka tu berpecah belah dengan hukum Tuhan. Hak ramai tu, hak ramai tu. Lagu tu. Jangan pecah belah dalam hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tu maksudnya. Maka musannif kata, kalau begitu sembahyang berjamaah merupakan salah satu dari tali Allah. Itu kan? Bermula sembahyang berjamaah itu merupakan yang menjadi salah satu daripada tali Allah, daripada hukum-hukum Allah Ta'ala, daripada hukum Allah Ta'ala. Tali Allah mana tu? Tali Allah yang diperintah kepada kita supaya kita umat Islam berpegang dengannya, dengan tali Allah itu. Tali Allah yang Allah Ta'ala perintah bagi kita pegang. Maka sembahyang Allah tu yang suruh. Pakak jemaah itulah dinamakan i'tasimu bihablillah. Tak pergi jemaah itulah. Pakak-pakak tak pergi belakang sejak hari ni weh. Kita pakak kali weh. Habis tu email seorang. We ada cokor di masjid ya. Kita pakak belakang. Hokmu tu tafarraqu tu. Pok tak pergi tu. Pok tafarraqu. Pok tafarraqu. Kalau itu tu email seorang, tu email itu khatib yang pergi dua orang. Dua tu lah i'tasimu bihablillah. Hak ramai-ramai tu tafarraqu dengan agama Allah. Faham tu dah. Habis itu, maka kata sembahyang berjamaah tu merupakan salah satu dari tali Allah. Tali Allah yang diperintah, yang disuruhkan supaya kita umat Islam berpegang dengannya, dengan tali Allah itu. Berpegang tu takluk dalam hidup setiap hari, dalam hidup kita setiap hari kena pegang molek. Tu kalau klik rumah pun kena duduk ke sejid juga. Ning, kampung tak tahu kata klik bila, mu klik bila. Nah mu klik bila? 2 minggu dah. 2 minggu dah. Tak nampak kan? Tak gimana pun Kuwait. Kot tu. Tu baik kau sejik kau tak gimana pun sejik pun tu baik kali kau. Bawa email kau hingga dah. Tu. Tak jadilah kalau tak ginya kena winapok ke masjid tu adik. Ada juga. Tu dia. Lebih lagi kalau tak pakai, kalau tak kita tak bawa email, pia lagi nak edit email. Kalau kita orang ngaji tak sejadi, pia lagi. Tu dia. Ni kau dah tunggu ya komak, kau duk tangguh tu, duk belik-belik warak tu. Tu warak-warak kau ponako. Duk warak ponako tepi sejik. Musing nanti bagi komak dulu. Warak dianya. Tak jadi lagu tu. Tu bukan ajaran Nabi kita dak tu. Habis itu kata musannif rahimahullah taala, tak ayat ini jadi mudah ya kita. Kita bukan kuasa sini sangat kita nak dihukum nak ayat ni. Tapi tak apa dalam keadaan baca ni pun kena betul kata faham kadang-kadang surat-surat ni dia kena betul faham kita. Kita baca murad musannif nak kot ni tapi kita pergi faham kot ni. Tu takut gitu. Tu. Diriwayat daripada Ibni Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu molek anhuma. Diriwayat daripada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Minta Allah Ta'ala redha daripada dua orang itu, Abdullah sahabat Nabi dan Umar ayah dia pun sahabat Nabi. Diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi ada sebut sabda bo tak ada titik. Salatun jama'ati afdalu min salatil fazzi bi 27 darajatan. Allah. Salatul jama'ati muttafaqun alaihi. Hadisun muttafaqun alaihi. Hadisun muttafaqun ala sihatihi. Bermula hadis ni hadis yang diittifaqkan di atas sahnya. Orang panggil muttafaqun alaih. Hadis yang disepakat oleh Imam Bukhari dan Muslim di atas sahihnya.
Kerana sudah peksa dah dan sudah masuk hadis ni dalam sahih bagi mereka. Imam Bukhari pun hukum kata sahih, masuk dalam hadis sahih dia, dan Imam Muslim pun sebut hadis ni juga. Muttafaqun alaih. Maksud sabda Nabi katakan tu salatul jamaati. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi ada sebut, Nabi kata sembahyang berjamaah, sembahyang fardu dengan cara berjamaah. Bukan semua jamaah dah. Sembahyang fardu dengan cara berjamaah. Sembahyang berjamaah itu lebih baik. Jadi lebih banyak balasan, lebih banyak pahala. Tu lebih baik makna itu afdalu, jadi aksaru sawaban. Buat mula sembahyang jamaah itu lebih baik, lebih banyak balasan dan pahala. Kalau tu hawi, lebih baik daripada sembahyang seorang diri. Lebih baik daripada sembahyang seorang diri 27 ganda. Lebih baik daripada sembahyang seorang diri 27 ganda. Maksud lebih baik tu yakni ini nisbah kepada yang lain daripada Masjidil Haram dan Masjid Nabi dan Masjid Aqsa. Lain pada tu. Lain pada tu. Kerana kalau kira tiga-tiga tu dia ada kelebihan suku. Kalau semaya seorang dalam Masjid Haram lebih baik daripada kita semaya jemaah di rumah kita lagi. Pahala dia tu banyak hak tu. Kerana kelebihan tempat tu Allah wisuku ke tempat tu. Apatah lagi semaya jemaah dalam Masjid Haram, kau sangat lagi. Semaya seorang dalam Masjid Haram tu pun lebih baik dah. Kira di segi pahala tu banyak dia dah. Kalau kita duduk semaya jemaah di rumah ni. Habis tu duduk malas pergi sampai Mekah tu tidur atas hotel ke. Atas rong-rang. Nyanyo saya. Sewa rong-rang duduk tepi Masjid Haram dah. Rong-rang duduk atas hok tinggi. Duduk tangan. Lepas tu sewa semalam hok dekat Masjid Haram ni. Hok dekat Masjid Haram ni hok mahal-mahal lah. Harga grade je premium saja. Hok lapik, hok high class saja tu hok tu. Rong-rang sebilik-sebilik beribu-ribu, berapa ribu tak tahulah. Tu. Maka dah cukup lah bilik tu Allah. Maka saya nak turunnya, nak tinggal bilik yang sedap tu, nak pergi tawaf, nak pergi semaya di bawah tu. Kau nak tengok orang ya? Nampak orang ramai sikit di bawah. Oh, ramai lagi. Terus saya turun pergi call dulu. Duk tengok terletak dulu. Duk tengok terletak dalam bilik. Ngita kot cumi tu pula. Oh, nampak orang duduk bawah. Ramai lagi malam tu. Allah. Jadi bodoh kira-kira tu. Terbang duk pergi jauh dah. Kita ni lagi ada kita pakai duk malam situ lalu dah. Klik tu tidur start, tidur, lepas tu pergi bulan subuh tu pergi pula room. Kita wah, kita hajuk. Kerana kita bukan duk mari semua di sini. Kelebihan tak serupa. Tu. Nyanyi orang gitu kadang-kadang kita tawaf sekali je sekat pergi umrah tu tawaf 2-3 kali tawaf sunat. 2-3 kali ya. Allah. Mudah-mudahan doa lah supaya kita dapat pergi pula kepada Makkah, kepada Baitullah, boleh tawaf pula. Oh sedap. Tu. Jadi nak royak kata afdal situ yang banding dengan hak nu Allah Taala Nabi sebut fadilat suku kepada demo tu. Tu nombor satunya Masjid Haram, nombor duanya Masjid Nabi, nombor tiganya Masjid Aqsa. Tu tiga tu. Habis itu maka sembahyang seorang ni kira lain pada tu lah, kerana di hak tu ya ada hadis suku. Maka Nabi kata sembahyang berjamaah itu lebih baik daripada sembahyang seorang diri. Maknanya kalau kita duduk Mekah, duduk dalam Masjid Haram dah, nak maya seorang ke maya jemaah tu tak lebih baik. Kalau kita kira sama-sama dalam Mekah, dalam Masjid Haram,
Dahsyat dah. Sembahyang berjamaah itu lebih baik daripada sembahyang seorang diri. 27 ganda ganjaran pahala. 27 ganda ganjaran. Ganda ganjaran. Bukan 27 pahala tu. 27 ganda, yakni buat gitu. 27 darajat yang tinggi di sisi Allah. Darjat yang tinggi di sisi Allah. Bukan 27 pahala. Kalau 27 pahala lah sikit. Nah. Bukan. Aduh. Apa kata kita semaya jemaah dengan kita semaya. Kalau itu semaya seorang 27 kali semaya seorang. Boleh pahala sama. Hai tak sama ya darajat lain-lain. Hak tu nak angkat darajat tu. Tak serupa. Tu. Darajat tu nak angkat. Orang kita kalau Tuhan angkat darajat, dia akan tinggi di sisi Allah Ta'ala. Dia ada dah perubahan hidup dia. Di sisi Allah ada ubahan hidup dah. Allah nak menzahirkan kesal semua jemaah tu pada diri orang-orang tu. Maka Nabi kata semaya seorang diri tu boleh ya. Tapi semaya jemaah tu lebih baik 27 ganda ganjaran pahala. Daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, diriwayat daripada Abi Darda radhiyallahu anhu menceritakan bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar akan sabda Rasulullah. Rasulullah tu bersabda. Mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, "Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus salatu illa qad istahwaza alaihimus syaitanu fa'alaikum bil jama'ati." Hadis ini riwayat Abu Daud. Rawahu Abu Daud. Dia tak riwayat tu. Dia tak riwayat. Nabi bersabda, maksud daripada sabda Nabi. Nabi katakan, "Ma min salasatin", tiada 3 orang min zaidah. Ma Nabi ah. Tiada 3 orang dalam sebuah kampung. Tidak ada 3 orang dalam sebuah kampung. Dalam satu kampung. Fi qaryatin. Ya tak rakyat dia. Ya bakal satu kampung, satu tempat. Itulah sebuah kampung. Yang ni atau satu tempat. Satu tempat. Tiada 3 orang dalam sebuah kampung. 3 orang sifat yang tidak mendiri, yang tidak kerjakan sembahyang berjemaah. Ya dari kampung hari tu tak ada orang dah. Dah mau musafir ke Laka, tinggal 3 orang ya. Misalnya. Maka Nabi kata tidak ada 3 orang dalam satu kampung yang tidak berdirikan pada mereka akan solat berjamaah. Tidak mendirikan sembahyang berjamaah. Malaikat, Nabi kata, dipengaruhi, dikuasai, ditipu oleh syaitan. Dipengaruhi itu mudah dikuasai dan mudah ditipu oleh syaitan. Itu maksud dipengaruhi. Mudah dikuasai dan mudah ditipu oleh syaitan. Syaitan mudah masuk selik, mudah masuk menipu. Wa wiyadi sengit jalan ni, wa wiyadi tukar jalan ni yang betul. Wa panggil gelecoh daripada jalan yang betul. Mudah syaitan memang hidup mengarut. Maka Nabi kata, maka oleh itu fa'alaikum bil jama'ati. Maka oleh itu, baca turut dia ni malah nak terjemah turut kita. Kalau turut kita ni jadi tak say lagu tu pula. Maka turut dia. Maka oleh itu hendaklah lazimkan diri kamu. Tu hendaklah alaikum Maka oleh itu hendaklah lazimkan dirimu, memaksakan diri kamu mendirikan jamaah. Usahawi ada jemaah, Nabi kata.
Kerana bila ada berlaku berjamaah, setan payah nak masuk. Setan payah nak masuk buat mengarut, payah nak masuk menipu. Tu dia. Habis itu tak payah dah. Payah ke? Tak payah leh. Tak payah. Kalau ngajar kampung musim ni boleh baca. Kita nak ngajar kitab Muhammad Masbuk ke orang ni. Di masalah hukum depan ni kena amati sikit ke demo. Orang ni seolah kata dengar sok dah, cuma nak takkid maksud gitu ya kepada orang kampungnya, ahli-ahli kampung pocik-mociknya, dia dengar sok dah buku ni. Fadilat jemaah ni. Lebih lagi dari taklim pula. Ada sok fadilat jemaah ya. Kalau kita dengar taklim kata ada fadilat jemaah dia. Jelas sekali lah dia kata, jelas sekali bahawa hikmat dan faedah solat berjamaah tu amat banyak. Jelas dah, teranglah, jelas sekali daripada hadis yang tersebut, daripada hadis dan ayat yang tersebut, jelas sekali bahawa hikmat, apa hikmat? Rahsia syarak, rahsia di balik hukum syarak tu hikmat orang panggil. Rahsia di balik di sebalik hukum. Dalam tiap-tiap hukum dia ada rahsia dalamnya. Maka rahsia itulah dikatakan hikmat. Jelas sekali bahawa hikmat dan faedah solat berjamaah. Allah perintah kita berjamaah. Apa rahsia dalamnya? Oh, jelas sekali bahawa hikmat dan faedah kegunaan solat berjamaah tu amat sangat banyak. Banyak sangat. Sehingga digandakan ganjaran tu pada hadis tu ya. Sehingga digandakan akan ganjaran jadi balasan pahala 27 kali, 27 darajat ganda dia. Tu. Ya kita semaya ni baca apa tu? Sang. Kita baca Fatihah. Kita baca surah. Kita rokok, kita surut, kita berzikir dan semaya. Pahala banyak mana? Bukan 27 tu lah tu. Bukan 27. Tiap kali semaya tu boleh pahala banyak. Baca Quran, rokok, sujud, tidak doa tu doa ni dan semaya tu banyak mana? Pahala. Maka boleh banyak mana oleh semaya tu? Tu ganda 27 kali. Hak tu. 27 kali hak tu. Bukan kata 27 pahala. 27 kali hak tu, hak boleh. Kalau semaya seorang boleh, misalnya boleh pahala 1,000,000 dalam tu, dalam semaya kali tu 1,000,000 pahala dia. Sekiranya kira baca Fatihah tu satu huruf 10 pahala dah kira. Al-Quran tu baca dia. Kira baca tu satu huruf 10 pahala dah. Berapa huruf dalam Fatihah? Dan ayat lazim lagi. Berdoa ada pahala dia. Takdir kata boleh 1,000,000. Lepas tu ganda 27 kali. Tapi hak tak bergari ni dah. Tak bergari ni je. Ya payah nak royak. Tu. Payah nak royak. Tu. Kalau siapa hak gari tak apa. Kalau ada duit, siapa pergi jemaah hari ni boleh long tabian duit prakyuk nak wi kepada orang jemaah malam ni ya. Orang hak gini ya akan dapat duit. Tu dia. Penuh masuk queue pula lepas sejid. Nak masuk sejid ni masuk queue pula. Tak kena duk pergi depan tu ATM ni. Pasal ya gari benda. Habis tu Nabi kata, kalau sekiranya manusia mengetahui kelebihan yang ada pada sah yang pertama, tentu mereka akan usaha masuk, nak berubuk, nak masuk sah pertama. Walaupun dengan secara jepuk undi sekalipun, mereka akan sanggup untuk nak dapat duduk di sah pertama ni, kalau mereka nampak. Nabi kata. Tapi Nabi tak ada. Mereka tak nampak sahabat jadi duduk kerawi ke demo ya. Kita tu tak say tu. Jadi kot tu. Kalau mereka nampak, mereka akan ngakak-ngakak mari juga. Sanggup nak mari sejid. Walaupun kena jepuk ni pun, kena usaha juga nak dapat sah pertama Nabi kata. Masuk queue. Masuk queue kalau mereka nampak.
Tu fadilah azan pun sebab tu orang band ni jangan main. Suara yang pergi sapa ke mana, benda yang ada suara yang sapa tu jadi istighfar untuk dia dan jadi saksi kepada dia pada hari kiamat. Suara yang sapa ke nak tanjung mana, sapa kulit tu, batu-batu gapo semua, suara yang sapa tu menjadi saksi kepada dia dan istighfar kepada dia. Dalam hadis sebut bukan biasa, bukan ada. Tengok habis itu habis. Walau bagaimanapun kaum muslimin dan muslimat sekalian perlu mengambil ingatan bahawa di sana tu, walau bagaimanapun walau pahala banyak manapun dalam berjamaah, tu dia. Walau ada pahala banyak manapun, walau bagaimanapun. Jadi walau pahala banyak manapun, kita duk tengok 27 gitu gini, walau bagaimanapun kaum muslimin dan muslimat sekalian perlu mengambil ingatan. Wajib ingat, wajib ambil ingatan. Apa makna? Wajib mengetahui, perlu mengambil ingatan. Jadi wajib mengetahui. Walau kita tahu kata fadilat dia banyak mana pun, ingatlah, hei kaum muslimin dan muslimat, perlu mengambil ingatan, wajib mengetahui bahawa di sana, apa di sana? Jadi dalam kitab-kitab hadis Nabi, dalam kitab-kitab hadis, di sana tu banyak hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang ada tengok hadis ni saja. Di sana tu banyak hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita sebab-sebab yang membawa kecacatan sembahyang berjamaah. Dalam hadis ada sebab-sebab Nabi menerai juga. Bukan kata royak lek pala saja. Royak lek ni kata lek kekurangan, kata kalau kita buat tak kena, bukan tak boleh semua tu. Tu. Sebab-sebab yang membawa kecacatan, yang membawa kepada rusak pahala sembahyang berjamaah, tu kecacatan makna. Sebab yang membawa kecacatan, jadi yang membawa kepada rusak pahala sembahyang berjamaah. Di sana dalam hadis ada juga weh. Bukan sekadar hadis 27 darajat saja. Di sana pun ada hadis-hadis yang menerangkan sebab-sebab yang membawa kepada rusak dan punah pahala jemaah tu, serta tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, serta tidak diterima, jadi akan sembahyang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar cacat dak, pakar tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada jangan baca hadis sebelah, baca sebelah kena beringat dik. Tu jangan baca sebelah rojak semata, baca sebelah khauf kata. Sebagaimana hadis daripada Ibnu Abbas, hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi ada bersabda, salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran, rajulun amma qauman wa hum lahu karihuna. Ni itu email. Wa amra'atun batat wa zawjuha. Ni tak sakut, sebenarnya tak sakut kapot. Ni wa amra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun wa akhawani mutasarimani. Tu rawahu Ibnu Majah, rawahu Ibnu Majah. Pada dulu pun muslim dah. Nak lagi? Tu dia. Nak lagi lah. Saya banyaklah. Sikat tu dulu, insya-Allah. Kau hubungi lagi. Sini tanda-tanda pun tanda hak penting-penting lah ni. Tidak mudah, kita baca cepat sikit dah. Tak apa, okey baca baik ni dah. Ding. Kau pergi nyanyi lagu tu, buat kira ibarat takdir kata. Sini kena ada 4 tu. Tak say gitu nyanyi. Sini jatuh 4. Itu syarat tu.
Mana jawab dia? Mana kena tak ada apa? Wajib nak sertakan dengan apa? Waktu bukan dia dah. Waktu semula, waktu dalam kitab lain. Tu. Cuba sini pakai anak maksud dia. Habis itu kemudian kata sebagaimanalah hadis daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda salasatun wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. Nas'aluka 'uluman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsilu kulla hauba wal ali wan ikhwani wa sairin khillani walhamdulillahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ma'a ahlil kutri unsa wa zakat واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.